Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung pembelajaran untuk kelas fiqh dan juga sirah dalam pelajaran 13. Pelajaran yang ke-13 itu salatul jamaah. Solat berjamaah. Solat berjamaah. Okey, hukmu salatil jamaah. Salatul jamaati fardu kifayah ala rijali fil faraid wa fardul aini fi salatil jumu'ah. Okey, hukum salat jemaah ini salat berjamaah fardu kifayah ke atas lelaki dalam semua solat fardu dan fardu ain pada sembahyang Jumaat. Jadi dia memang fardu kifayah. Bezanya solat jemaah ini dia akan menjadi fardu ain apabila hari Jumaat sahaja ke atas lelaki. Jadi wanita tak jadi fardu ain lah pergi solat pada hari Jumaat tu. Tapi boleh je pergi. Tak ada masalah. Budaya kita di Malaysia ni tak berlaku gitulah. Kalau di Mekah, di bumi haramai, Mekah, Madinah, ada je wanita yang pergi solat Jumaat. Solat Jumaat pada hari Jumaat tu. Jadi ini fardu ain, makna wajib kena pergi. Wajib kena pergi kepada orang lelaki pada hari Jumaat. Tajuk ini solat jamaah. Tadi Jumaat, solat Jumaat tak lain. Dia berbeza. Okey, syurutu salatul jamaah, syarat-syarat solat berjamaah. Awaluha an yanwiyal ma'mumun iktidai bil imami fi takbiratul ihram. Itu ma'mum hendaklah niat mengikut imam dalam takbiratul ihram. Ini bagi ma'mum dah. Ma'mum dia kena niat ikut imam dalam takbiratul ihram tu. Imam tak perlu dia niat nak jadi imam pun. Tak perlu, tak diwajibkan. Tapi makmum wajiblah. Saniha ay yakunu aliman bi intiqalil imami ka ru'yatihi lahu aw li ba'd as-saffi aw sima'i sautihi aw sauti muballighin aw nahwi dhalika liyatamakkana min al-mutaba'ah. Makmum mengetahui perpindahan imam seperti dia melihatnya atau melihat setengah saf atau mendengar suara tu, suara mublagu ataupun seumpamanya supaya makmum dapat memastikan, menetapkan daripada orang yang diikut, yang maksudnya mutaba'ah itu dia yang diikut. Jadi kalau kita solat jemaah ni, nak kata sini ni dari segi jarak lah. Pertama sekali dia boleh nampak pergerakan imam tu lah. Dia kena nampak pergerakan imam tu. Maksud sini perpindahan imam seperti dia lihat. Ataupun dia nampak saf depan dia. Ataupun dia dengar suara tu. Atas umpamanya. Ini nak menentukan kadar-kadar yang dikira berada dalam jemaah. Itu maksud dia. Sebab kita tengok kalau pergi solat Jumaat tu ada yang lambat sampai, duduk belakang di luar masjid. Dikira ke tak? Yes, dikira lagi. Dikira lagi. Ayatawafaqa, yang ketiga dia. Ayatawafaqa nuzumu salatihima fil af'ali zahirati fala yasihul iktida'u ma'akhtilafihi ka salatil maktubati qalfa salatil kusyufi atau bil aksi. Bahawa makmum itu hendaklah bersamaan aturan sembahyang kedua-duanya pada beberapa perbuatan yang zahir. Maka tidak sah makmum itu mengikut beserta menyalahinya imam. Seperti sembahyang fardu. Makmum di belakang imam yang sembahyang gerhana matahari atau sebaliknya. Maknanya kat sini dia kata apa ni? Dia kata di antara makmum dan imam itu dia saling bersamaan. Dia tidak ada kesalahan. Terutama pada makmum lah. Imam tak salah. Makmum itu kena betul-betul mengikut imam untuk memastikan bahawa solatnya dikira sebagai sah. Duduk belakang imam, tengok cara imam tu. Jangan duduk khusyuk sangat. Bila imam ini telah baca surah Fatihah, telah baca surah lazim, katakanlah dia pun rukuk. Bila rukuk ni kita nak alhamdulillah. Duk lambat tau. Imam sampai rukuk, sampai itidah, kita masih lagi berdiri. Tak perlu dah kena ikut imam.
Dibimbangi tertinggal di antara 3 rukun yang besar dalam solat menyebabkan solat kita tidak sah. Jadi kita kena follow imam tu, dan imam itu telah menampung hak Fatihah yang kita baca. Kita baca Fatihah ada, memang kena baca Fatihah. Tapi bila berimam, imam itu telah menanggung Fatihah. Kita tak baca pun tak apa dah lah, ambil sikit pun tak apa dah. Okey, rabi'uha an yatba'a imamahu bi an yata'akhkhara ta'arrumuhu an jami'i taharrumi imamihi wa alla yasbiqahu bi ruknaini fi'layaini wa alla yatakhallafa anhu bihima bila uzrin fihima. Okey, hendaklah makmum itu mengikut imamnya dengan bahawa makmum itu melewatkan takbirnya daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Mana takbir Allahu Akbar, barulah bila imam dah angkat takbir, barulah kita takbir. Kita tak boleh mendahului imam. Ataupun kita bersama dengan imam, elakkan. Kalau boleh Allahu Akbar, imam dah selesai takbiratul ihram, barulah kita angkat takbir. Dan janganlah makmum mendahului imamnya dengan 2 rukun fi'li. Dan bahawa jangan makmum terkebelakang, ketinggalan daripada imam. Tak boleh juga mendahului. Tak. Imam dah waladdallin, kita pun Allahu Akbar, rukuk dah kita. Imam tak baca habis lagi, tak boleh. Ataupun tak boleh juga terkebelakang, dia kata yang Ustaz terang tadi. Daripada imam dengan 2 rukun fi'li. 2, tertinggal 2 rukun fi'li. Dengan ketiadaan uzur pada kedua-duanya. Pada kedua-duanya ni mesti sama ada mendahului imam ataupun terlampau terkebelakang daripada imam. Kedua-dua ni tak boleh buat lah. Dua-dua ni tak boleh buat dah. Okey. Lepas tu yang khamisuha ayashtabi al-ma'mum wal imamu bimakanin wahidin wa an la yahula bainahuma ha'il. Hendaklah makmum dan imam berkumpul pada tempat yang satu dan bahawa jangan menghalang keduanya oleh penghalang. Ini nak bagi tahu dari segi makan tempat di antara imam dan juga makmum. Tidak ada sebarang halangan pendinding dan sebagainya. Itu maksud dia. Itu maksudnya. Sebab tu masjid tu bila masjid dalam keadaan terbuka, dia boleh menerima sampai ke belakang. Diterima lagi lah. Melainkan ada dinding, tutup habis. Macam masjid tu tertutup. Maka kalau main luar tu tak boleh lah. Main luar tu tak boleh. Dia tutup terus. Tutup terus. Itu tak boleh. Lepas tu sadisuha alla yukhalif al-ma'mum wal imam fi sunanin tafhushul mukhalafatu fiha ka sajadati tilawah. Okey. Jangan menyalahi makmum. Jangan menyalahi makmum dan imam dalam perkara sunat yang keji yang menyalahi padanya seperti sujud tilawah. Ni pun tak boleh juga dah. Jangan menyalahi makmum dan juga imam dalam perkara sunat. Pesunat dan keji yang menyalahi. Tafhusyu tu keji lah, yang menyalahi padanya seperti sujud tilawah. Lepas tu yang sabi'uha alla yataqaddama al-ma'mum 'ala al-imam, bahawa jangan makmum itu mendahului atas imam. Dalam semua perkara lah tak boleh lah. Bila kita semayang ikut imam, kita kena follow sebagaimana imam solat. Sebagaimana para sahabat melihat Nabi, dia follow belakang Nabi, gitulah yang kita ikut. Jangan mendahului imam, jangan terkebelakangkan daripada imam. Inilah paling utama dalam solat jemaah. Bila kita solat, kita buat hal kita, maka tidak sah lagi lah pahala untuk dapat untuk pahala berjemaah jemaah. Fadlu salatil jemaah, kelebihan salat jemaah Salatul jamaah afdalu min salatil fazzi. Kita tahu belakang dah ni, bisa ambil yang 20 darjah. Okey. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada solat seorang diri dengan 27 darjat. Okey, hikmatu salatil jamaah. Jamaah. Okey, hikmah dia. Inna fi salatil jamaati tamrinun nufusi 'ala at-ta'ati wal inqiyadi ila ar-rais. Okey, sungguhnya solat berjemaah itu menguji diri seseorang atas mentaati dan mengikut pemimpin. Ini merupakan kita kata perkara yang paling simple Allah didik kita, supaya kita kena bersama bermasyarakat ikut kepada kepimpinan. Tak boleh bersendirian
Ini sebagai tamrin lah, sebagai satu latihan. Inna fi salatil jama'ati ta'widuhum 'ala an-nizami li'annaha la yajuzu lil ma'mumi an yasbiqa imamahu wa la yajuzu an yata'akhkhara anhu katsira. Sembahyang berjemaah membiasakan makmum mengikut peraturan, kerana tidak harus bagi makmum ia mendahulukan imamnya, dan tak harus pula makmum banyak melewatkan daripada imam. Tak pertama sekali ini mengajar kita supaya taat kepada kepimpinan tu. Yang kedua, membiasakan ikut perintah. Ikut perintah, ikut peraturan dalam solat. Jangan orang bagi kerja sekali tak buat. Solat tertinggal rukun lah tu, 2 kali tak buat. Gitu. Ataupun terlebih bijak lajuk. Orang bagi kerja buat gini, dia buat awal-awal lagi. Orang tak suruh dia buat dah. Ada. Sama juga tu. Lepas tu al-irsyadu ila musawati li'anna al-ghaniyya yaqifu bi janibil faqiri la farqa bainahuma. Menjadi panduan kepada persamaan. Kerana orang kaya bila berdiri di sebelah orang fakir, tidak ada perbezaan di antara kedua-duanya. Ini nak mengajar kita bahawa di antara Muslim ini tidak ada sebarang gap di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada nilai kita kaya ke miskin sisi Allah Ta'ala illa bittaqwa, melainkan dengan taqwa. Jadi solat jemaah ini dia mengajar kita ini duduk sama-sama. Bila kita kaya, kita duduk sama paras dengan orang yang sederhana ataupun miskin. Kita ni tak ada benda-benda pun, sama je kita belakang insya Allah Ta'ala. Lepas tu ta'limut tawadu'i li'anna al-ma'mum ayyan kana qina'an yatba'u al-imam kaifa kana haluhu. Mempelajari sifat tawadhu' kerana makmum mempelajari sifat tawadhu' kerana makmum sama ada kaya, mengikut imam yang sederhana keadaannya. Nak kata gitulah. Itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan masuk pelajaran berikutnya pada minggu hadapan. Sekiranya ada sebarang soalan boleh tanya Ustaz di grup. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.